إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه والأسلام. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمع إلى الولي الشهير ابن رسلان الدمشقي وشيخ زكريا الأنصاري الشافعي. شؤونهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله. Syawal digunakan ila risalah al-wali ar-raslan Syekh Zakaria al-Ansari al-Syafi'i Hikam Ibnu Raslan mensyarahkan oleh al-alim al-jamah al-wali al-kabir Syekh Zakaria al-Ansari qaddasallahu sirrahumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi liman tafarrada bil wahdaniyah wa ta'azzaza bin nu'utir rabbaniyah. Wassalatu wassalamu ala nabi wa ashabihi wa ala alihi wa hizbihi wa ba'du. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Tuhan yang ketunggalan dengan sifat wahdaniyah, yang termulia dengan sifat-sifat rabbaniyah. Salawat dan salam ke atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dan para ahli baik, ahli keluarganya dan kumpulannya. Adapun kemudian daripada itu, fa innal ilma at-tauhid min asyrafil ulumi bal asyrafuha wa mimma ulifa fihi ar-risalah ar-raslaniyah lil imam al-arif billah Syekh Raslan ad-Dimishqi tayyaballahu sarahu wa ja'ala al-jannata ma'wahu. Walamma kanat min abda'i kitabin fil ilmi at-tauhid sunnifah wa ajma'il mawdi'in fihi ala miqdarin hajmiha ullifah. Istakhartu Allah ta'ala an ashrahaha syarhan yaqullu alfazaha wa yubayyinu muradaha wa sammaituhu bi fathir rahman bi syarhi risalatul wali ruslan. Pertama, kitab ini dipanggil kitab Hikam Ibnu Raslan, dan banyak hikam yang keluar daripada Arifin Billah. Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, hikam itulah Ibnu Raslan, Syekh Abi Madian At-Tilimsani, Islam wa Usia, banyak berpuluh-puluh. Hikam apa makna? Hikam ialah jamak daripada kalimah hikmatun, hikmah ataupun laduniyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas qalbil arif billah. Itu makna hikmah, yang mana disebut termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa iza ahbabtu kuntu sam'a alladhi yasma'u bih. Apabila aku kasih seseorang itu, akulah pendengarnya, mana dia mendengar dengan aku, dia bercakap dengan aku, dia menulis billah dengan Allah. Itu maksudnya. Jadi kalam-kalam yang keluar ini adalah hasil daripada laduni, yang keluar daripada arif billah setelah ia dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ruhani dan tauhidnya. Maka berjejaklah ia dalam arti kata ataupun maksud ringkas daripada firman Allah Ta'ala,
wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu sungguh-sungguh zahir dan batin, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu secara khusus. Dipanggil ulumul laduniyah. Ilmu dia ada satu dipanggil ilmu iktisabiyah. Ulumul iktisabiyah, ilmu yang jalan dia ialah menggunakan pengkajian, akal, semakan, pelajaran, berguru dan sebagainya. Adapun satu peringkat lagi yang tadi dipanggil tauhidul am, iaitu membina akidah. Adapun yang sini dia naik satu peringkat lagi, iaitu dipanggil tauhidul khas, mentauhidkan Tuhan bukan lagi dengan akal tapi dengan nur, iaitu dengan qalbi, ruh dan sir yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa lebih pendekatan ruhani dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu Allah Taala cempakkan di atas hati para arifin kepahaman-kepahaman laduni yang dikatakan hikmah. Hikmah, maka bila banyak dipanggil hikam, itu maksud diambil kalimah hikam daripada lafaz hikmah. Kemudian kitab ini adalah karangan Al-Arif Billah Al-Waliyul Syahir Syekh Raslan Ad-Dimishq. Maka disyarahkan pula oleh seorang wali besar yang masyhur dalam mazhab kita Syafi'i, iaitulah Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Kemudian disebutkan di sini, maka sungguhnya ilmu tauhid, fa innal ilma tauhid min asyrafil ulumi bal asyrafuha. Ilmu tauhid mana mengesakan akan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan dasar yang pertama sekali yang ditanamkan kepada semua insan oleh semua para rasul alaihimussalatu wassalam, daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperkenalkan sebab taala uhibbu an u'rifa fa khalaqal khalaq. Aku kasih aku dikenal, maka aku jadikan makhluk ini. Maka Allah Ta'ala jadikan kita ni pertama sekali apa? Untuk mengenal dia. Sebagaimana ayat yang masyhur yang tafsirkan oleh Ibnu Abbas, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Liya'buduni itu makna liya'rifuni. Tidak aku jadikan jin dan manusia supaya mereka mengabdikan diri. Maksud liya'rifuni, tafsir daripada Ibnu Abbas ialah seorang ulama tafsir yang besar yang telah diakui oleh ulama tafsir sedunia sebab dia mendapat keistimewaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa saudara Nabi Ibnu Abbas ni, Rasulullah sendiri mentahnik dia. Kita budak kecil kita tahnik kan. Ibnu Abbas ni ditahnikkan oleh baginda dengan jari yang mulia. Dia belah mulut, orang panggil belah mulut. Maka doa dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Wa bi riwayah wa 'allimhu fil Quran. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas ni bijak dalam hukum hakam dan bijak dalam bidang tafsir. Sebab itu tafsir Ibnu Abbas ni hebat. Maka Ibnu Abbas mentafsirkan ayat liya'buduni dengan mana liya'rifuni, supaya mereka terkenal akan aku. Apa rahsia sebenarnya pengenalan antara hamba dengan Allah Ta'ala? Sebab apabila seseorang itu mengenali sebenar-benar akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengenalan yang sebenarnya, maka nataij dan fawaid dia amat banyak. Kelebihan dia terlampau banyak. Kalau kita pepatah Melayu kata apa? Kalau tidak kenal maka dia tidak cinta. Kalau tak kenal dia takkan cinta. Mana cinta tu dia bina di atas pengenalan. Bila dia kenal, Masya Allah, maka dia akan jatuh hati. Apabila orang yang dikenali, atau sini dipanggil zat yang dikenali, merupakan zat yang mempunyai sifat kamalan. Segala kesempurnaan adalah milik Allah Ta'ala. Segala kehaibatan ialah sifat Allah Ta'ala. Dia pemilik segala-galanya. Dia pengurnia segala-galanya. Dia yang menjadikan, memberi nikmat dan segala-galanya. Maka hati insan ni kaedah ada, jubilatil insan yuhib ila man ahsana ilaihi. Allah Ta'ala jadikan perangai manusia ni, dia akan jatuh hati, kasih, sayang kepada orang yang banyak buat baik kepada dia. Maka siapa dalam urusan ni lebih daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka
maka segala-galanya ada dari dia. Ya, Allah Ta'ala berikan kita nikmat, dua nikmat besar disebut oleh Ibn Atta, ialah nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat Tuhan pilih kita dapat kita menumpang sementara di dunia ni pun tu nikmat besar. Kemudian diiring pula dengan nikmatul imdad, nikmat bantuan senapas demi senapas diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila insan memerhatikan benda, dia kenal sebenar-benarnya ya fa'il al-hakiki huwa Allah, maka hati dia akan kuat berpaut. Kecintaan dia makin kuat. Selagi kuat percintaan dia dengan Allah Ta'ala, maka semakin laju perjalanan dia. Selagi kuat mahabbah dia dengan Allah, semakin terang pancaran makrifat dia dengan Allah. Semakin kuat kerinduan dia dengan Allah Ta'ala, lagi dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala, dengan hijab-hijab yang mana membawa dia kepada pentauhidan yang khas. Maka di sini nak bincang tauhidul khas. Apa beza antara tauhidul khas dengan tauhidul am? Kalau kita mengaji sifat secara kajian sifat 20, sifat 20 kita mengaji wujud, hidam, sampailah kepada kaunuhu mutakalliman. Dia menjurus kepada pembinaan akidah, ya, membina pegangan kalbi kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, pegangan kita terhadap ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang, kita panggil akidah. Adapun tauhidul khas, dia naik seperingkat. Apa beza dia? Dia bukan sekadar pegang akidah, dia merasai. Itu beza dia kan. Merasai dia panggil azwaq. Tariquna bil azwaq, kata setengah ulama arifina billah, tariquna bil azwaq la bil awraq. Jalan kami sekalian ma'asyiral arifin was sufi, ya, dengan menggunakan apa? Azwaq, rasa kalbi. Ya, beza dia rasa dengan sekadar pegang. Ibarat kalau kita beli satu makanan buahan, ya, walaupun mahal buah tu, kita beli kita pegang. Kalau tanya tak makan, tak, saya nak pegang ni. Jadi agak pelik lah. Ya, sebab tu kalau sekali kita bincang akidah sampai ke akhir umur, maka rugi. Akidah tu satu besar, tapi dia kena naik ke atas. Bukan pegang, tapi kita nak rasa. Itu maksudnya. Ya, rasa kalbi kita tu dengan Allah Ta'ala. Ya, itu masuk dalam hadis Nabi SAW, iman yang afdal merasai. Afdalul iman anta alamallah haitsuma kuntah. Iman yang paling afdal, kamu merasai akan kewujudan Allah Ta'ala di mana saja kamu berada. Ya, kita berjalan, duduk, bangun, semua billah dengan dia. Ini akan membawa kepada rahsia besar. Dia dapat mengamalkan syariat dengan cantik, dan konteks hubungan dengan Ta'ala akan bersih. Jadi oleh kerana itu di sini didatangkan awal kitab ini menerangkan kelebihan dia. Ya, itulah dia kata, maka sungguhnya ilmu tauhid. Tauhid mana apa? Mengesakan, ya, menunggalkan. Sebab tu kalau kita buat nafi isbat, la ilaha illallah, ada nafi dan isbat, itu membawa kepada makna tauhid. Tauhid yang pertama ialah kita menafikan tak ada ketuhanan yang lain melainkan Allah Ta'ala. La ilaha dengan makna la mustaghnan an kulli ma siwa wa muftakiran ilaihi kullu ma adah. Barulah kita isbat illallah. Sebab makna al-ilah, Tuhan, tu apa makna Tuhan? Ialah diambil daripada firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kata Allah Ta'ala, antumul fuqara, kamu bersifat fakir dengan Allah Ta'ala. Maka di sini ulama usuluddin mengeluarkan daripada lafaz fuqara ialah iftikaru kullu ma siwa ilai. Satu, wallahu huwal ghaniyul hamid, Allah Ta'ala ghaniyun, maka dikeluarkan di sini istighna ila angkul lima siwa. Maknanya bila sebut Tuhan, dua benda ni saya ada kat dia. Kalau tak ada, itu bukan Tuhan namanya. Ya, sebab tu tidak ada sifat dua ini melainkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Ya, itulah ia terkaya. Terkaya dengan makna apa? Tidak berhajat, tidak bergantung, tidak terikat dengan sesiapa pun. Satu. Yang kedua ialah sebaliknya, semua perkara terikat berhajat kepadanya. Itu makna ketuhanan. Dengan makna tiada ada zat yang dia tidak terikat dengan sesiapa.
Sebaliknya sesiapa yang lain semua terikat dengan dia. Tak ada macam ni, illallah, melainkan Allah saja. Ini round yang pertama. Ya, round yang pertama kita mengisbatkan sifat ketuhanan, tauhid, kita mentauhidkan sifat ketuhanan hanya bagi Allah Taala. Dan bagi sini ternapi yang lain. Dia bagi yang kedua, iaitu apabila kita sedar dan mengetahui uluhiyah dan rububiyah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan pergi kepada makna apa? Fa'il, yang menjadikan, yang mengada, yang mengurus semua dia huwallahu ta'ala. Maka penafian akan pergi pada la ilaha illallah dengan makna la fa'il, tiada yang menjadikan, tiada yang mengurus melainkan dia saja. Ya, dua. Dan kemuncak dia yang dibincang di sini ialah apabila zat yang sedemikian hebat mempunyai sifat ketuhanan, yang mempunyai ketuhanan dia ialah tunggal dia punya, dan semua adalah dari dia, dia yang ijaz, sebagaimana ayat sebut Allahu yudabbirus samawati wal ard, Tuhan yang mentadbir langit bumi semua sekali. Maka kewujudan dia adalah wujudul mutlak. Wujud dia adalah wujudul mutlak, wujud yang tidak terikat dengan sesiapa. Maka wujud yang macam ni dikatakan wujud yang hakiki. Ada pun wujud makhluk tidak dipanggil mutlak, dipanggil wujudul muqayyad, wujud yang diikat. Diikat dengan siapa? Diikat dengan Allah Ta'ala. Ada kita, tiada kita, umur kita, segala-galanya adalah minallah, daripada Ta'ala. Maka wujud kita dipanggil muqayyad. Bila wujud muqayyad dipanggil wujudul majaz. Wujud makhluk semua ni majaz. Apa makna majaz? Sandaran, ambil nama sahaja. Ambil nama ada, pada hakikat bukan ada yang sebenar-benar. Apa sebab tidak dikata ada sebenar? Sebab ada dia bukan dihandle sendiri, dia dihandle oleh orang lain. Ya, ibarat dia umpama kita dengan bayang. Ya, kita dengan bayang. Nisbah kita dengan bayang, wujud kita hakiki, wujud bayang majaz. Kita bergerak, bayang tu bergerak dah. Kita berhenti, bayang tu berhenti dah. Maknanya kalau wujud macam ni, kita sendiri pun tidak mengira kewujudan tu. Kalau tuan-tuan pergi rumah sahabat malam, bila dia punya spotlight turun kan, nampaklah gambar kita tu. Kita datang seorang, gambar ada dua. Bila tuan tanya berapa orang datang, 3. Dia tanya mana lagi 2, kita tunjuk tu gambar. Kau ni betul-betul kata. Bayang orang tak kira. Ada tak bayang? Nampak tak bayang? Nampak. Orang kira tak? Begitulah wujud makhluk, walaupun ada pada mata zahir, tapi hakikat adalah ia terikat. Maka kewujudan sebenar bukan wujud yang sebenar, adalah melainkan dia saja. Jadi oleh kerana itu, pandanglah wujud yang hakiki, dia akan membawa banyak natijah ma'rifat akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu bila dia main dalam keadaan begini, digunakan dengan sentalan sabun dia zikrullah sampai satu peringkat ke satu peringkat, akan diberikan lagi oleh tanah pembukaan dan pembukaan. Di sinilah sebenarnya kenikmatan, kelazatan yang sebenar-benar dalam kehidupan insan. Bukan hebat kehidupan insan yang berjaya dapat melonggokkan harta yang banyak, ya, dapat jawatan yang tinggi, dapat sebutan masyhur, bukan. Itu semua orang tak Islam pun dapat benda tu. Dia sebenarnya, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat yang paling besar sebenarnya bila kau terbuka dengan Allah Taala. Ya. Dan pasabul azab wujudul hijab, punca sebenarnya terazabnya jiwa manusia bila dia terdinding, tidak lagi dibukakan rohani dia dengan Allah Taala. Maka jalan disebutkan oleh tuan pengarang di sini, si Zakaria Al-Ansari, yang mensyarahkan si Ibnu Ruslan Ad-Dimishki, itulah untuk pergi kepada tauhid yang sebenarnya, ya, yang menjadi pakaian kepada para nabi rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitulah abdanuhum ma'al khalaiq wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka bersama makhluk, rohani mereka sentiasa dengan Allah Ta'ala. Itu semua pakaian rasul-rasul, nabi-nabi, para awliya. Jasad dia bersama makhluk, tapi rohani dia dengan Tuhan. Dipanggil kain bain. Boleh dapat makam ni, boleh. Yang tak boleh makam nabi dan rasul dia.
Nabi dan Rasul juga stop kota ada tak ada, borang tak ada. Ada pun maqamil wilayah itu dibuka apabila syarat qalbi insan itu dibersihkan. Sebab dia suruh farriq qalbak minal aghyar bau yamla'u bil ma'arif wal asrar. Kosongkan qalbi kamu. Qalbi tu dia nak qalbi kan. Jasad tak apa tu. Jasad kita ikat dengan syariat zahir, yang qalbi tidak. Sebab dia yang layak menerima pancaran pengenalan makrifat dengan Tuhan. Adapun zahir kita, kaki tangan, dia tak layak. Yang kita jaga hebat-hebat ni, tempat akhir dia mana? Liang lahat. Situ tempat sumbat itu. Ya, dia jaga macam mana hebat pun, akhir dia apa? Disumbat dalam lubang yang kecil. Adapun hakikat diri kita sebenarnya, hakikatul insan, yang dipanggil latifatul rabbaniyah ruhaniyah, dia ni berkelayakan menyambut sinaran makrifat daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat bahawa dia tu jangan dikotori. Ibarat cermin, apabila kita lap dia cantik, macam-macam dia boleh tangkap. Tapi kalau kita biarkan cermin kalbi kita dikotori, maka kerugian besar kita. Banyak terhijab, kita tak dapat menangkap dengan jelas. Itu dia antara mukaddimah yang dibuat oleh Tuan Pengarang di sini. Kemudian kata wa'lam annal ilma tauhid matlub. Qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah huwa mulkalzimun lintifa'i syirk. Ketahui olehmu, tauhid, ilmu tauhid adalah satu ilmu yang sangat dituntut. Ya, sebab dia lawan dia apa? Tauhid. Lawan tauhid ialah at-tasyrik, mana menyengutukan Allah Taala. Adapun mengesakan Allah itu disuruh, adapun sebaliknya dilarang keras oleh Taala. Bagi dia merupakan matlub. Maka ketahui olehmu, wahai ketahui olehmu bahawasanya tiada yang disembah melainkan Allah. Ialah melazimkan penafian syirik bagi Ta'ala. Jadi kalimat tayyibah ni, ya, di multalzim, dia menafikan apa? Lintifai syirik. Dia menafikan sekaligus kesyirikan. Cuma kesyirikan ini dia ada bagi 3 peringkat. Yang pertama dia panggil asyirkul jali, yang kedua dia panggil asyirkul asghar, dan yang ketiga ni dia panggil asyirkul khafi. Peringkat yang pertama, alhamdulillah kita semua lepas. Ya, syirkul jali maknanya mensyirik Allah Taala dengan makhluk, menyembah patung-patung berhala-berhala yang diukir, dipahat daripada kayu dan batu semua tu. Alhamdulillah yang ni kita tak kena. Ya, dengan bahawa kita yakin ketuhanan tu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tauhid yang kedua, iaitu syirik yang kedua kita terlepas. Kita nak lepaskan yang ni, masih lagi kita bertarung. Ya, iaitu asyirkul asghar, syirik yang kecil yang disebut dalam hadis sahih. Nabi mengatakan akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Ya, syirik yang paling aku takut kena pada umatku. Mana Rasul sendiri bimbang umat ni kena syirik ni. Syirik ni panggil asyirkul asghar, syirik yang kecil. Apa dia? Wa huwa riya. Ya, makna jasad dia tu menghadap Tuhan, tapi qalbi dia belum lagi. Ya, sebab dalam hadis Nabi kata al-musallun katsir wal muqimun qalil. Yang sembahyang tu banyak kan, ramai orang masih sembahyang, ya. Tapi dalam yang sembahyang tu, yang muqim, yang mendirikan betul kontak rohani dengan Tuhan, itu qalil, sikit, dia kata Rasulullah SAW. Sebab tu dalam sembahyang, kalau tuan-tuan tengok ibarat Quran, dia tak kata if'alus salah, buat olehmu sembahyang tak. Dia kata aqimus salah. Aqim dengan mana aqama yuqimu iqamah, mana mendirikan. Apa mana iqamah? Ityanuha bisyara'itiha wa arkaniha wa adabiha zahiran wa batinan. Kita datangkan sembahyang itu, ya, dengan menjaga syarat-syarat dia, rukun-rukunnya, adab-adabnya, zahir dan batin. Batu Hujatul Islam Al-Imam Ghazali dia, kalau ada cerita wuduk yang batin dia, wuduk yang batin dia. Sebab tu Rasulullah SAW punya cucu Sayyidina Hasan yang sangat cantik. Sebab Sayyidina Hasan ni kalau tengok wajah ke atas tu memang mirip habis wajah Rasulullah SAW. Jadi cantik dia. Tapi bila dia ambil air sembahyang, muka dia berubah, pucat. Sehingga ditanya kenapa begini, apa dia jawab? Kau tak perasan kau nak menghadap ni siapa?
Yang kau nak menghadap ni siapa? Malikul Muluk. Raja, segala raja, bukan sebarang orang. Sebab tu kita masuk dalam masjid pun kena adab, tempat menghadap Tuhan, betul-betul tawaduk, merendahkan diri, khusyuk hati kita, gerun dengan Tuhan. Itu keadaan adab kita ni. Jadi Sayyidina Hasan berubah, baru ambil wuduk tu sebelum sembahyang lagi. Imam Ghazali kata bila kita kabur basuh je muka kamu, apa yang ada di muka, mata, hidung, mulut, naklah kamu taubat dari segala dosa yang ada pada muka tu. Ya. Kalau terpandang maksiat, minta ampun. Kalau macam ni tuan, Masya Allah. Ya, 1 hari 5 kali kita basuh memang bersih betul. Ya. Bila kamu basuh telinga, taubat dosa telinga. Basuh tangan, taubat tangan punya. 7 anggota tu kita basuh. Tu zahir. Belum menghadap kiblat. Bila menghadap pula kiblat, kita berdiri dia. Ya. Kiblat yang zahir, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ada kami sedang. Mana segi fiqah dia? Sebab tu kita beralih kiblat ni kan. Kapit pun tukar baru. Sebab apa? Nas Quran ada tu. Bila kata salah je, kena ubah. Maknanya kena hadapkan. Kalau mazhab Syafi'i kita, syatra bermakna ainul Kaabah. Kalau mazhab Malik, syatra bermakna jihatul Kaabah. Kalau mazhab Imam Malik kita pakai, tak payah ganti kapit kan. Sebab mana syatra mana pihak Kaabah ni sikit-sikit tak boleh lagi. Tapi kalau mazhab Syafi'i tak boleh, ainul Kaabah. Sama ada yakin dengan dia tengok Kaabah sendiri ataupun dia zat macam kita pakai ijtihad, konfus dan sebagainya lah. Itu kiblat zahir. Ya, mafhum dia kalau kita sembahyang kiblat di sini saja kita pusing dada ke sana. Hukum dia apa? Sebab batal ibadat kita. Ibadat kita akan batal. Itu kiblat zahir. Adapun kiblat batin itu disebut dalam ayat yang lain, fa ainama tuwallu fasammah wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, kau pandang depan, belakang, kiri, kanan, zahir atau pandangan batin kamu hadap di mana? Sama wajhullah, di sana ada wajah Allah. Apa makna wajah Allah? Bukan satu Tuhan tadi. Wajah Allah dipanggil wajhut tajalliyat. Mana wajah pentajalian. Mana semua yang kita lihat, semua ni dia panggil apa? Pentajalian, pendedahan akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan syarat kita rapat betul lagi terang. Contohnya lah ya, kita rapat seorang ni dengan kita cukup rapat, tapi bila sahabat kita ni meninggal saja, ya, baru 2-3 hari meninggal, kita tengok anak dia nampak bapak dia. Jadi kita tengok bapak, ketiga mata tengok anak. Faham ke? Kita tengok aja anak, nampak bapak kau. Tengok rumah, nampak bapak kau, gitu kan. Sebab apa? Kita kuat dengan dia. Tapi kalau kalbi tak kuat dengan bapak dia, tengok dia pun tak ada siapa kan. Itu pentingnya kalbi kan. Dia kuat di situ, di mana saja dia pandang saja. Sebagaimana disebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablah. Aku tidak buka mata zahirku memandang semua makhluk, melainkan kalbi aku dah menghadap dia. Itu dipanggil apa? Kiblat batin. Barulah betul-betul semayang tu dikata as-salatu mi'rajul mu'min. Semayang tu mi'raj. Mana mi'raj? Murujul qalbi ilallah. Menghadap, naik hati dia ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang paling besar dalam semayang kita ni. Itu yang kedua. Maknanya Nabi sangat bimbang asyirkul asghar. Syirik yang kecil. Maknanya apa? Jasad dia menghadap kiblat, tapi rohani dia pandang tempat dah. Dia menghadap kepada makhluk dan sebagainya. Sebab tu dia suruh kita padamkan pandangan makhluk, dan saya terbuka engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sampai dalam makamul hakikat, istilah dia apa? Sahibul haqiqah ghaba anil haq bisyuhudil malikil haq. Orang duduk dalam makam makrifat hakikat sebenar, ghaba anil khalaq, ya, lenyap dalam batin hati dia pandangan makhluk. Dia sentiasa yang selalu kita dengar kan kalimah Syekh Abdul Qadir Jalani punya, ya, terkait pada dia ada satu slogan, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi, ya, ma fi qalbi ghairullah. Dalam qalbi aku tak ada melainkan dia, ya. Jasad tak pun orang, tapi qalbi dia nak. Qalbi sentiasa mutawajjihan ila Allah, bertawajuh dia sentiasa kepada Allah Taala. Itu di antara yang kedua. Baik. Dia syirik ni sifat dia apa tuan-tuan yang mulia? Syirik ni sifat dia ibtal. Sifat dia membatalkan. Kalau syirik yang jelas, yang terang, yang besar, menyembah berhala dan sebagainya, ini dipanggil ibtalul iman wal aqidah. Iman dan akidah akan batal, rosak sebab dia syirik. Kalau syirik yang asgar, dia tidak batal akidah, tapi dia membatalkan apa? Sawabul amal, pahala amal dia habis. Sebab dibuat tadi bukan kena Allah.
Ya, zahir dia nampak kena pada zahirnya dia amal, tapi dalam dia masih lagi belum bersih. Ketiga itu banyak berlaku dalam hadis-hadis sahih. Nabi ceritakan golongan hebatnya di kalangan golongan ulama, golongan as-sakha, dan yang ketiga golongan al-mujahid. Ini besar kan ni. Ulama tempat rajak hukum, ya, as-sakha golongan yang membantu support. Dia kalau derma juta-juta dan besar penting dalam Islam, ya. Tapi tiga golongan ni kemuncak dia tersilap, akhirnya dia dilelar ia dalam neraka jahannam wal a'yazubillah. Ya, hadis tu panjanglah. Ketika Allah tanya pada ulama, ke mana kau gunakan ilmu umur kamu? Oh, dia jawab dengan semangat, kami menghabiskan masa menimba ilmu begini, dan kami curahkan ilmu siang malam pagi petang. Tuan jawab, kazabta, bohong kau tuan, habis. Kau cari benda ni tujuan ni kau nak dapat glamour, supaya nama kau hebat, kau dibesar-besarkan. Sebab tu Rasulullah pergi warning kita awal-awal cari ilmu agama ni apa? Man talabal ilma liyumariya bi sufaha aw liyasra wujuhan nas ilaihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa tuntut ilmu Allah Taala, tujuan dia nak suruh dapat glamour, biar orang pandang besok dah alim besar kan, sediakan tempat duduk dalam neraka jahanam tu Nabi kata. Ya, Nabi nak kita apa? Ilahi anta maqsudi. Qasad kita hanya Allah Taala. Nah, begitu juga lah dia tanya golongan kedua, ke mana kamu gunakan harta? Wah, dia penjawab sedaplah, ya. Masjid sana saya buat, sana orang-orang negara semua saya buat kebajikan. Tawan jawab kasar dah. Dan begitu yang berjuang sampai akhir tercabut nyawa, dan bukan sikit-sikit punya kerja tu. Ya, dan pernah dalam hadis seorang sahabat habis tamat peperangan, dia tunjuk hazza syahid wa hazza syahid ya Rasulullah. Rasulullah katakanlah, ini dah syahid. Rasulullah Allah tidak. Rasulullah katakan, ra'aitum fin nari fi burdatin aghadah au aba'ah. Aku telah dilihat tempat dalam neraka dengan sebab harta ghanimah. Dia nakkan aba'ah, dan sebab maksud dia berperang kena ghanimah, bukan li'la kalimatillah. Punca apa tuan? Kalbi rosak. Sebab kalbi yang penting, ya. Kalbi dia rosak sebab dia buat amatir, bukan kerana Allah. Habis dengan ulama ni, dengan buat kerja, habis dia dalam neraka wal a'yazubillah. Ini dipanggil apa? Syariat api. Sebab tu ta'rif dia berbagai-bagai ta'rif ulama buat, di antaranya istiwa uzzami wal madhi minan nas, minal ammah. Orang betul-betul dapat ikhlas ni, kita rasa diri sendiri. Kita tengok, kalau orang puji dia rasa tak, kalau orang caci dia rasa tak, kalau dia istiwa sama je, ya, yastawi indahum, ya, al-madah waz-zam, ya, sama bagi dia. Orang puji pun tak rasa apa, orang caci dia pun dia tak rasa apa. Dan tu tanda dia ikhlas kena Ta'ala. Hati dia bukan rasa dengan makhluk, hati dia dengan Tuhan ni. Dia seronok dengan pujian Allah, dia bimbang dengan murka Allah. Orang nak muka dia pun tak setuju, dia tak ada heran dengan orang. Orang beradab dia pun dia tak ada rasa pun tuan ni. Itu makna nak bina. Yang kedua, dia buang syirik. Yang kedua, syirik asghar. Dan dalam kitab ni dia bagi yang ketiga, iaitu apa? Asyirkul khafi. Syirik yang paling halus, lebih halus daripada asghar ni. Dia panggil apa? Ru'yatul nafs. Kita memandang diri kita. Yang ni kita gunakan lapas hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Dalam hadis Nabi kata, ini kanzun min kunuzil jannah, gedung daripada gedung Allah Ta'ala. Bayangkan gedung tu berapa banyak dalam tu. Dan siapa yang berjaya mematikan diri dia, dia matikan haul dia dalam memandang haulillah, dia matikan kuwah dia dalam memandang kuwatillah. Itu dia kata mutu qabla an tamutu, matikan diri kamu sebelum mati. Itu maksud mati maknawi, bukan mati hissi, ya. Maka dia akan terbuka. Tuhan akan bukakan berbagai futuhat, fuyudat, limpahan daripada Allah SWT apabila dibersihkan diri dia daripada ru'yatun nafs. Baik. Dan akhirnya dalam hadis sahih, fokus kita ibadat tuan-tuan yang dihormati sekalian, apa sampai peringkat mana? Kita beribadat ni berbagai-bagai sampai peringkat mana? Sampai dapat kasih sayang Allah. Kita buat ibadat berbagai bentuk sampai dapat kasih sayang Allah. Maka tanda kasih sayang Tuhan di mana? Tersebut dalam hadis sahih. La yazal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Fa iza ahbabtu kuntu sam'a alladhi yasma'u ila akhir hadis. Sentiasalah hamba-Ku selepas dia buat yang fardu, ya, kemudian dia buat amalan yang sunat, sehingga aku kasih. Kita buat ibadat sampai dapat kasih sayang Tuhan. Tanda dia mana? Dalam hadis sebut, fa iza ahbabtu, bila aku kasih akan seseorang tadi, kuntu sam'ah allazi yasma'u bi. Ya, akulah pendengarnya, dia mendengar dengan aku.
dia bercakap dengan aku, dia berjalan dan seterusnya dengan aku. Mana dia duduk? Billah, billah, la bi anfusihim. Batu satu slogan yang selalu saya tegur, salah dan bercanggah. Kita mesti ada keyakinan diri. Ini pahaman salah. Mereka tak perasan. Yakin bi anfusihim, salah. Al yakinu billah, la bi anfusikum. Al yakin billah, yakin dengan Allah, bukan dengan diri kita. Siapa kita? Siapa kita? Kita adalah makhluk yang kerdil, yang duduk sentiasa dalam ta'alluq qudrah wal iradah. Kita sentiasa terikat. Sebab tu dia kata memandang keterikatan kita. Kita memandang keterikatan seluruh makhluk, khususnya kita sendiri dengan Allah Ta'ala. Tidak boleh bergerak, diam semua, melainkan semua billah. Dia tak mau maaf. Kanallah wala syai'a ma'ah. Telah ada Allah Ta'ala, tak ada satu pun serta dia. Lepas tu dalam ayat kata lam yakun lahu kufuwan, tak ada satu pun yang standing dengan Tuhan. Dia ahad, tunggal. Itu makam ahadiyah. Di sinilah letak dikatakan jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, disediakan bagi orang yang gerun akan makam kebesaran Allah Ta'ala. Dua syurga, akhirat satu, di dunia satu. Maka dalil tanda dia sudah dapat masuk line ini disebut dalam ayat lain, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah para kekasih Allah ahli ma'rifah ni, la khawfun alaihim, dia tidak ada sebarang ketakutan, wa lahum yahzanun, dia tiada hazan duka cita, tak ada. Mafhum mukhalafah sebaliknya, selain daripada kekasih Allah, orang jejak makrifat ini penuh dihidup dengan ketakutan. Kita duduk jalan raya takut insiden. Orang kaya takut miskin. Orang sakit takut. Semua dalam keadaan khauf, takut. Yang lepas daripada takut dia apa? Para awliya illa para ma'ahlil ma'rifah. Sebab apa? Dia tak ada takut, tuan-tuan. Tidak ada khazan, tenang jiwa dia. Sebab dia duduk dalam jannah. Dalam syurga tak ada benda yang mendukacitakan. Kalau ada, itu bukan syurga namanya. Syurga dipanggil jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan. Ada syurga yang kita faham di akhirat, itu satu. Ini syurga disegerakan ialah jannatul ma'rifah, bila Ta'ala singkap qalbi insan daripada hujub, hijab-hijab yang mendinding, dimulakan daripada ru'yatun nafs, memandang akan diri, maka dipadamkan dengan azkar. Contoh dia kalau ulama, iza kasral azkar kasral anwar, wa iza kasral anwar kasral safat asrar, wa iza safat asrar kana ma'allahi qarar. Habis seorang tu banyak zikirnya, dan saya banyak nurnya. Terang. Dan bila banyak nur, safat asrar, sir dia akan cantik, memancar, terang. Dan bila safat asrar, kana ma'allahi qarar, dia akan berserta dengan Allah. Maknanya qararu ma'allah, qalbi dia sentiasa sentiasa duduk bangun dia dengan Ta'ala, maka dia punya loop terbuka sebagaimana disebut dalam ayat ulil albab. Kita sunat tuan-tuan ni bangun sebelum kita sembahyang subuh tahajud tu kan, kita buka jendela rumah kita tu, buka, kita baca cas bateri dalam kita dengan ayat 190 surah Al-Imran. 190 surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sungguh dalam kejadian langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, bertukarnya siang dan malam. Tuan Imam besar tuan ni. Dalam ayat lain Tuan cabar, kun in ja'alallahu lailan sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahu ya'ti bidya. Kalau Tuhan jadikan malam ni berpanjang sampai kiamat, siapa Tuhan boleh tukar? Tuan cabar dalam Quran. Tuan tunggu 24 jam gelap, 48 jam gelap, seminggu gelap, sebulan gelap. Melawang kita tuan, hilang projek. Hilang habis semua gelap. Buat apa lagi tuan? Tu jadi nikmat tu besar tu. Waqtilafil laili wan nahar, bertukarnya malam dan siang. La ayatil liulil albab. Jadi terang tanda dalil bagi ulil albab. Albab jam'ul lubbin. Satu pakat martabat hati dia panggil lub. Orang duduk makam lub ini, sir dia terbuka. Maka ketika itu sifat dia mana? Lanjutan ayat tu. Siapa dia yang duduk makam lub ini? Ulul albab alladzina yazkurunallaha qiyaman, orang yang mengingati Allah Ta'ala dalam keadaan dia berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, dan di atas ketika dia berbaring. Makna kulli ahwalin, dia berdiri duduk, hati dia mak Allah.
Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia bertafakur tentang kejadian di mana dimuraqabahkan akan asar yang dipanggil sebagai apa tadi, mazhari wujudillah, cermin untuk memandang kebesaran dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sir dia terbuka tadi, lanjutan daripada riyadhah dan mujahadah, dan izin Allah Tuhan buka, masya-Allah ketika itu tu nikmat yang paling besar tentang ni, wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila dibukakan kalbi kita. Sebab itulah kita doa satu wali besar, anak murid kanan bagi Sayyidi Ahmad bin Idris. Ya, siapa yang dibuat tarikh amal dia dikenal Sayyidi Ibrahim Ar-Rashidi. Ya, dia doa dia apa, Allahumma ja'alni minal muradin. Mana pemuradin al-majzubin, mana ya Allah jadikanlah hamba ini orang yang ditarik kalbi kepada Tuhan. Ya, injizabu qalbi, tertarik. Baru kita doa, ya Allah tariklah hati hamba ni yang fakir, hatiku ya Allah ke hadratmu. Mana kalau Tuhan tak tarik, tak ada jazbah, tak boleh pergi kita, Tuhan siapa kita, anak yang fakir hina ni, mesti dia tarik, dia tarik je habis. Dalam Quran kalau Tuhan sentap, Allahu yajtabi ilaihi ma yasha, Allah Taala menarik akan hati yang orang kendaki. Dia belum beriman pun jadi hebat. Pagi dia beriman, petang dia dapat hadiah syahadah, syahid. Siapa dia? Tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun, dia tengok dia kebesaran Allah melalui mujizat Nabi Musa, terus amantu billah. Depan dia Fir'aun, dia tak nampak lagi dah, lenyap habis. Ini panggil injizat, tertariknya kalbi. Siapa yang tarik? Huwallah. Baru kita minta malam-malam, minta ya Allah tariklah kalbiku menghadap padamu, dan padamkanlah pandangan makhluk daripada hatiku. Hati kita padam, jangan nampak makhluk, dia je. Jasad tak pun tak ni. Jasad kita bermasyarakat, buat kerja-kerja yang disuruh, itu syarat dah siap atur dalam syariat. Itu syariat yang zahir. Ada pun syariat yang batin dalam hati kita, maknanya kekal, mudawamah. Ya, dia maknanya sentiasa muraqabah akan Allah Taala, ataupun itu latar lagi di musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang besar yang telah dirasai oleh para arifin billah yang dibuka di sini. Maka tajuk yang pertama di bentang sini ialah nak menghilangkan tiga syirik, ya, tiga syirik, asyirkul jali, wasyirkul asghar, wasyirkul khafi. Dan ni kalau tersingkap, terbuka, bersih, masya Allah, dia jadi golongan muwahiduna hakikatan, orang yang benar-benar mentauhidkan Allah zahir dan batin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allah ma salafa min az-zulmi wa simna fi ma baqiya min ajri wa inna khairal kullahu. Allahumma haqqiqna bi haqqil al-qur'an. Rabbana alhamdulillah. Subhanallah.